Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita sama-sama dapat berhimpun di masjid kita, Masjid Diraja Yunus Langgar. Kalau biasanya pada malam Jumaat ini kuliah maghrib kita seperti biasa, tapi hari ini kita nak alih passing sikit. Sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-66. Jadi sepatutnya kita buat program ni pada minggu lepas, tapi sebenarnya memperingati hari kemerdekaan ini bukan setakat 31 hari bulan Ogos. Kita boleh buat bila-bila, cuma kita pilih malam ni untuk sama-sama kita mengisi slot malam Jumaat ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsuddin bin Abdul Rahman. Jadi masa yang kita peruntukkan adalah antara maghrib dengan isyak. Selepas isyak kuliah akan berjalan seperti biasa. Saya ingin bertanya Al-Fadhil Ustaz dua soalan saja malam ni. Soalan yang pertama ialah, apabila kita menyebut kemerdekaan negara, jadi saya nak minta Ustaz ulas sedikit tentang apakah arti kemerdekaan yang sebenar di dalam agama kita, iaitu Islam yang kita anuti ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Terima kasih pada pihak masjid, khususnya Al-Fadhil Tuan Imam, sahabat saya Ustaz Rusli, ataupun saya lebih mesra panggil Ustaz Ali. Jadi sebenarnya diberitahu pada saya pada minggu lepas, cuma sebab tak sempat, jadi insya-Allah kita bawa ke minggu ini lah. Jadi tajuknya sebenarnya berkait dengan istiqlaliyah, yang kemerdekaan. Jadi sebenarnya kalau nak bercakap tentang kemerdekaan secara khusus yang berkait dengan istiqlal watani, ini sebenarnya orang lain lah sepatutnya. Cuma ana dengan Ustaz Lee ni kira nak bercakap secara umum tentang maksud kemerdekaan, bukan nak ulah tentang kita kata kemerdekaan dalam konteks mana kemerdekaan tanah air kita, tidak. Sebab perkara tu semua orang telah bercakap. Bahkan kalau kita tengok dalam media, sejarah kemerdekaan ini pun diulang sebut, dan banyak fakta-fakta baru yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh akademik, sehingga bapa kemerdekaan pun disebut nama lain. Itu banyak perkara. Jadi anak saya perkara itu orang lain lebih berhak nak ulas lah, kita tidak nabi. Cumanya seperti mana soalan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Lee, erti kemerdekaan ini lebih menjurus pada maksud dari sudut syariat kita, erti kemerdekaan dari sudut agama kita, yakni agama Islam. Jadi bila sebut kemerdekaan dalam bahasa Arab ni sebut sebagai istiqlaliyah. Jadi saya sempat rujuk, bahkan ada buku khusus pun. Kalau dalam bahasa Arab cukup banyak artikel yang menyebutkan tentang kemerdekaan itu. Bahkan tokoh-tokoh akademik kita pun sebenarnya banyak juga artikel dalam bahasa Melayu yang kita boleh rujuk. Cuma dalam waktu yang, sebab perbincangan kita ni santai saja, dan Ustaz Lee kata pun dua soalan. Dan soalan ni buat cerdas sebenarnya. Buat cerdas sebenarnya. Sebab tu anak pun sempat buat dia punya sekitar 4 muka surat perbincangan secara ringkas. Cumanya anak petik ni 3 poin utama saja kita bincang dalam untuk soalan yang kedua. Cuma sebelum anak bagi respon pada lontaran soalan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Lee, terlebih dahulu sebagai pembuka bicara lah,
perbincangan kita pada malam ini secara ringkas. Ana nak memetik sepotong ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenan-kenalan, yakni beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih dari sudut keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Jadi ayat ini sebenarnya dari segi sentuhannya boleh juga kita bawa masuk dalam perbincangan dari sudut istiqlal, itu kemerdekaan. Sebab apa? Sebab biasanya orang kita ni bila dia faham segi kemerdekaan ni, dia lebih bersudut istiqlal syu'ubi, kemerdekaan dari sudut membebaskan bangsa daripada penjajah, itu saja. Sedangkan hakikat sebenar kejadian yang Allah buat ini, perbezaan antara bangsa, suku puak, pelbagai warna kulit, bahasa, itu sebenarnya untuk nikmat kita. Sebab tu di sini saya buat dua untuk kita tadabbur ayat ini dalam sebagai muqaddimah pada perbincangan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa bangsa dan suku puak itu diciptakan oleh Allah dengan sengaja, bukan berlaku secara kebetulan, tidak. Kita ni sebagai bangsa Melayu ni bukan berlaku secara kebetulan. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebenarnya. Untuk tujuan apa? Dalam ayat ini menyebutkan untuk kita berkenalan. Cumanya anda petik dalam pandangan ramai ahli tafsir lah, dia kata berkenalan itu untuk maksud apa? Berkenalan itu dengan maksud untuk mengambil manfaat dengan kelebihan masing-masing. Dia kalau bangsa ni dia ada kelebihan khusus yang Allah beri kepada bangsa ni, dan Allah tidak beri kelebihan itu pada bangsa lain. Jadi bila berlaku kita panggil saling budaya, saling macam-macam lah yang bersifat, kita kata percampuran itu, perkenalan itu, tujuan asalnya adalah untuk mengambil manfaat. Jadi permulaan untuk mengambil kelebihan daripada bangsa itu adalah mengenali budaya bangsa itu. Itu. Yang kedua, berbangsa bukan menjadi ukuran lebih dan kurang seseorang. Bahkan yang menjadi ukuran sebenar adalah tahap ketakwaan. Jadi kita tak perlu berdengki dengan bangsa yang maju. Cuma yang perlu kita buat adalah mengambil sisi baik daripada bangsa itu. Ini konsep merdeka dari sudut syu'ubiyah, dari sudut bangsa. Jadi kita tidak akan jadi bermasalah dengan sebab bangsa. Sebab tu kehidupan masyarakat Islam Madinah pun dalam konteks yang berbeza dengan masyarakat Islam Makkah. Sebab Madinah ni pelbagai bangsa. Bahkan yang menjawab jawatan kerajaan di zaman Nabi pun sahabat tu pelbagai bangsa. Ada berbangsa Parsi, ada terlibat dalam bab ketenteraan seperti Salman, sehingga cadangan dia tu diterima oleh Nabi. Jadi itu, jadi makna itu termasuk dalam jadi kemerdekaan ini bukan semata-mata kita angkat bangsa kita. Bukan sekadar itu. Kita bebaskan bangsa kita daripada penjajahan. Bukan sekadar itu. Walaupun itu termasuk dalam bab istiqlal juga. Misalnya perjuangan Nabi Musa AS membebaskan bangsa dia daripada cengkaman Firaun. Dan ulama sebut bahawa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikut Islam pada waktu itu bukan sekadar nak membebaskan bangsa. Itu zahir saja. Jadi usaha itu sebenarnya untuk membebaskan daripada cengkaman akidah syirik itu. Sebab Firaun ni agama paganism, dia sembah dewa, bukan sekadar berhala, dia sembah dewa. Agama paganism. Jadi perjuangan Nabi Musa itu sebenarnya sangat luas, tetapi dia bermula dengan membebaskan akidah umat itu, sehingga dia terpaksa berhijrah. Dan Nabi Musa ni bukan sekadar bercakap, tapi dia bertarung dengan Firaun. Jadi perkara itu perlu kita faham. Jadi berbalik kepada, cuma sebelum itu sini ana ada buat catatan, ana baca sedikit sebelum kita pergi kepada tak jawab soalan lagi ni Ustaz Ali. Soal dua soalan tu kan. No, kalau SPM pun berapa soalan tu?
Jadi sebelum kita pergi kepada soalan yang Ustaz ditanya ni, kita kecek kapal lah buat kita lakukan. Sebenarnya kebebasan yang kita kata kebebasan itu, dia sebenarnya fitrah. Dalam hadis pada sebut fitrah, kejadian Allah gitu. Cuma sesungguhnya manusia dia tak mampu nak membebaskan diri. Tapi hakikatnya fitrah dia nak dia bebas. Sebebas-bebasnya dia bercakap. Dia kalau boleh dia tidak mau mengikut kita kata perintah daripada manusia. Dia nak buat, khususnya kalau bangsa, dia nak bangsa dia dengan ada budaya dia sendiri. Itu fitrah. Cumanya di sini anda cuba nak bawa kita semualah dalam proses kita nak kemerdekaan dan tuntut kemerdekaan itu. Maksud istiqlal, kemerdekaan yang sebenar, walaupun di sini anda ada buat dari sudut tarikh bahasa, kamus dewa bahasa macam mana, dah tokoh-tokoh Malik bin Nabi sebenarnya dia murah, panjanglah kalau nak sebut yang itu. Walaupun anda ada buat juga sedikit catatan itu. Cuma secara umumnya istiqlal yang dimaksudkan dalam agama ni, kita nak membebaskan diri kita daripada terjatuh dalam perangkap iblis itu. Sebab iblis ni tugas utama dia adalah nak memesongkan kita daripada ikut agama. Dalam semua sudut, dalam bab akidah, dalam bab syariat, dalam bab akhlak. Kalau kita salah, sebab tu dia ada istilah riya. Riya itu satu proses yang digunakan, satu senjata yang digunakan oleh iblis supaya kita ni bila buat sesuatu bukan kerana Allah. Jadi proses memutuskan hubungan manusia dengan Allah itu merupakan satu proses yang menjajah manusia sebenarnya. Itu kita bawa dalam konteks kehidupan, supaya setiap orang, sama ada dia tu ahli akademik ke, dia tu ahli cerdik pandai ke, dia akan berasa bahawa dia ni, kalau dia tidak hidup dengan cara agama, tidak memahami agama, dia akan dijajah. Sebab musuh yang paling berat adalah syaitan dan iblis. Dia jajah kita dalam maksud macam mana? Buat sesuatu bukan kerana Allah. Sebab itulah niat yang ikhlas itu ulama istilahkan sebagai tali penghubung antara kita dengan Allah. Tali itulah yang cuba sedaya upaya siang malam, kita kata tak henti-henti iblis dan syaitan nak putuskan tali itu dengan pelbagai cara. Jadi makna, sebab itulah sesungguh ulama, misalnya Sufyan As-Sauri pernah dia sebut pada tentera-tentera Islam, dia kata bila kamu balik berjuang fi sabilillah ni, berjuang tu mana nak membebaskan manusia daripada ikatan syirik tu. Tapi bila kamu balik ke rumah, kamu akan berhadapan dengan tentera yang lebih hebat daripada tentera di medan perang, iaitu tentera talbis iblis. Iblis yang sentiasa melakukan talbis itu. Sehingga bahayakanlah musuh ni yang disebut iblis ni dalam salat dia hadir lagi, tapi musuh di medan perang tidak, dia berada di tempat dia. Jadi itulah sebenarnya. Jadi sebab tu di sini anda buat catatan, anda bacalah sedikit di sini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluk manusia. Allah itulah yang telah memberikan hak kebebasan kepada mereka dengan kerangka hidup bertamadun, dengan dibekalkan suatu sistem yang dinamakan dinul Islam. Rupanya dinul Islam, inna dina indallahil islami, itu merupakan satu sistem untuk membebaskan manusia daripada penjajahan musuh kita yang paling dahsyat, iaitu iblis tu. Dengan sistem ini mereka menjalani kehidupan yang bebas, tetapi tetap tidak derhaka kepada Allah. Apa faedah, apa erti merdeka tetapi hidup penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kita kata pelanggaran hukum. Sebab itulah ana ringkaskan di sini, merdeka dalam kerangka taat dan patuh hukum. Itu sebenarnya yang kita kehendaki. Jadi kalau Ustaz Ali tanya takrif merdeka tu, ana nak sebut sikitlah di sini setakat yang ana catat lah. Pertama sekalinya, cuma ada satu poin yang ana sebut juga, sebab angin ana petik banyak daripada pandangan ulama. Dia kata kebebasan hidup yang sebenar untuk orang Islam ni ialah mengikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bebas tapi mengikut sistem Allah, apa faedah yang dia dapat? Hidup dia jauh daripada kehidupan hayawaniyah. Tu. Sebabnya mengikut falsafah Islam, hadirin dan hadirat, mengikut falsafah Islam, kalau kita merasakan hidup kita merdeka dengan melanggar hukum Allah, sebenarnya kita telah menurunkan status kita kepada kehidupan hayawaniyah, bukan kehidupan insaniyah. Sebab kalau kita tengok binatang, dia makan sama seperti kita, dia melahirkan anak seperti kita, dia ada keturunan, dia ada zuriat, dia ada perbuatan kuasa, hubuk khusi pada juga binatang ni.
Siapa ya? Tak ada beza tu. Nak jadi ketua memang ada, cuma dalam konteks hayawaniyah. Tetapi kita manusia ni tidak. Bila kita bebas tapi dalam kerangka taat kepada Allah, insya-Allah kehidupan kita tu bebas dalam keadaan berdisiplin. Jadi kalau mengikut definisi lah, ni boleh rujuk sendiri. Sebenarnya anda sebut secara ringkas. Kalau dalam kamus Dewan dia kata merdeka, tapi dalam bahasa Arab dia panggil istiqlal. Tak apalah, terjemahannya sama. Maksudnya dari segi bahasa, bebas daripada penjajah, bebas daripada kurungan, bebas daripada naungan puak dan kelompok, dan juga dia boleh berdiri sendiri tanpa gangguan orang lain. Itu dari segi kamus Dewan. Cuma di sini dalam beberapa artikel disebut, ni pandangan seorang tokoh lah, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ni ahli falsafah orang Islam kita lah. Dia kata dia sebenarnya bukan bagi ta'arif, dia perkemaskan lagi ta'arif tu. Dia kata biasanya dalam ta'arif bila sebut merdeka ni, dia lebih merujuk pada hurriyah. Hurriyah ni makna kemerdekaan. Hurriyah ni lebih merujuk pada kebebasan. Tapi bagusnya pembetulan ta'arif yang dibuat oleh Syekh Naqib Al-Atas. Dia kata kalau sekadar hurriyah sebenarnya tidak jamik dan mani'. Ta'arif itu al-ikhtiyar, maknanya tahu membezakan di antara hak yang batil. Ni kemah ta'rifnya. Dia tambah di atas hurriyah tu mana al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar ni maknanya kita boleh memilih, ada daya memilih. Tetapi pemilihan itu berdasar kepada kefahaman. Kalau Yusuf Qaradawi anda tengok dia guna istilah ada qiyam. Qiyam ni maksudnya kemampuan ataupun potensi diri untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik menurut perspektif agama. Itulah maknanya kemerdekaan yang sebenar. Selagi masyarakat tidak dididik kemampuan, biar mereka tu ada kemampuan memilih antara hak dan batil, sebenarnya dia tidak merdeka. Walaupun kita laungkan kemerdekaan pun, sebenarnya umat kita masih terjajah. Dan penjajahan ini lebih bahaya, kerana penjajah sebenarnya telah balik ke kampung halaman dia, tapi dia meninggalkan penyakit yang berat dalam masyarakat. Apa dia? Dia tak tahu membezakan di antara hak Islam dengan hak-hak tidak Islam. Dia gagal memahami man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Seseorang yang menyerupai dengan puak itu, maka dia dikira puak itu. Jadi itu sebagai satu isyarat dan penanda aras bahawa merdeka yang sebenar adalah kita hidup dengan cara Nabi. Itu bahasa mudah. Baik. Di sini apa yang disebut oleh Syekh Naqib Al-Atas ni anda rasa sangat menariklah. Jadi al-ikhtiyar yang perlu dimasukkan dalam ta'arif merdeka tu, iaitu memilih sesuatu yang lebih baik dan menurut tuntutan sifat atau dasar yang benar, selari dengan fitrah insani dan tuntutan Allah. Jadi para ulama kata tak akan dimasukkan dalam definisi merdeka sekiranya seseorang itu tidak ikut hukum agama. Tidak akan dimasuk secara istilah syaratnya. Baik. Jadi konsep tauhid itu sendiri adalah bermaksud memerdekakan manusia secara hakiki. Hak ini kita akan bincang dalam bahagian kedua selepas ni kalau sempatlah. Jadi timbullah persoalannya bila kita bermula 31 Ogos tahun 57 kita merdeka tu. Jadi merdeka bagaimana? Kalau anda nak kategorikan di sini, itu sebenarnya merdeka tahap pertama sahaja, iaitu merdeka dari segi penjajahan, walaupun mungkin tidak 100%. Jadi pengisian kepada kemerdekaan itulah sebenarnya yang lebih patut kita bincanglah. Itu untuk soalan pertama Ustaz Lismu. Anda rasa pokok kita pun tak ingat ada soalan tu. Tak apalah. Okey, start untuk soalan pertama. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsuddin, Ustaz Din kita yang telah menjawab soalan amba pada malam ni, iaitu apa dia arti kemerdekaan. Malam ni kita berasa terang, berasa jilah molek dengan jawapan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Din untuk kita memahami apakah dia kemerdekaan. Adakah kemerdekaan itu semata-mata orang putih balik negeri dia, maka kita rasa kita sudah merdeka? Jadi apa yang kita telah dengar daripada Ustaz Din tadi ialah kemerdekaan yang sebenarnya ialah kita dapat hidup dengan cara beragama dan kita bebas daripada belenggu iblis, syaitan. Jadi kalau kita sebut kita merdeka tetapi kita masih lagi
mengikut telunjuk iblis dalam kehidupan kita, kita masih lagi membelakangi agama dalam kehidupan kita, maka kita sebenarnya masih belum lagi merdeka. Jadi untuk seterusnya, hamba juga pada malam ni nak minta daripada Ustaz Ding supaya bagi tip-tip lah kepada kita semua ni untuk menjalani kehidupan ataupun kita nak mengisi kemerdekaan, sama ada kemerdekaan negara ataupun kemerdekaan di dalam Islam itu sendiri yang telah dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ding. Jadi hamba nak minta gapokah yang perlu kita buat untuk mengisi kemerdekaan ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih Fadhil Ustaz Ali. Jadi untuk soalan yang kedua ni agak panjang sedikit lah, cuma ringkaskan. Jadi bila kira-kiranya kita ni telah merdeka, mana kita sendiri yang memerintah pun orang Melayu kita, Islam kita, tak apalah. Sebarang kekurangan yang ada itu perkara biasa dalam kehidupan manusia. Cuma yang anda nak sebut di sini, berdasar kepada apa yang soalan yang dilontarkan oleh Ustaz Ali itu, apa dia tip-tip tu, kalau nak sebut tu panjang, nak 4 hari 4 malam tak habis tu, nak buat lagu mana tu. Jadi di sini anda kemukakan 3 perkara utama yang mana boleh dikatakan insya-Allah lah, mana semua perkara yang sepatut kita buat untuk supaya kita menjadi orang yang merdeka ni tercapai insya-Allah. Pertama sekali ya, anda nak sebut di sini, dia sebenarnya huraian Ibnu Ashur ni sangat luas dan panjang perbincangan. Ana ringkaskan ya. Sebelum kita pergi kepada perbincangan itu, ana nak sebut 5 poin saja tanpa huraian. Yang pertama sekali, mengikut Ibnu Ashur ni seorang tokoh besar, ahli falsafah Islam, ahli tafsir, ahli sosiologi, banyak perkara kemahiran dia. Dia kata bila disebut hurriyah, kebebasan dalam konteks agama, dia mesti dikaitkan dengan maqasid syar'iyyah itu. Jadi dia sebutlah di sini pertama sekali hurriyah ubudiyah. Mana bebas kita sembah Allah tu tidak ada sekatan. Kita boleh buat apa yang dikehendaki oleh Allah dari sebut ubudiyah. Bila sebut ubudiyah ni, pertama yang mula-mula sekali adalah berusaha membebaskan diri daripada syirik dan juga bunga-bunga syirik. Bukan sekadar bersifat fardu ain, tetapi ubudiyah ni bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya masyarakat kena gembeling tenaga untuk lawan segala perbuatan yang boleh menyebabkan jadi syirik. Dia tidak boleh sekadar kita lepas diri kita, aku sudah jaga diri aku daripada syirik, kalau berlaku dalam masyarakat itu hadiah, bukan aku. Itu salah. Kalau kita berada di tahap itu, kita tak akan lepas lagi disoal oleh Allah di hari akhirat. Jadi hak ini dia panggil kebebasan bersama. Itu hak ubudiyah. Mana kalau berlaku dalam masyarakat kita amalan-amalan yang kira-kiranya boleh membawa kepada syirik, dia semua umat bertanggungjawab. Kalau tidak, umat itu belum merdeka dari sudut ubudiyah. Itu ringkasan sebut. Yang kedua, dia panggil hurriyah i'tiqadiyah. Mana kita perbetulkan akidah kita, yakni tauhid, dengan pemahaman yang benar, dan kita juga melakukan iqtida akidah itu. Apa tuntutan akidah kita? Tuntutan tauhid lah, apa dia? Membebaskan manusia daripada syirik dan sebarang perbuatan kufur, bermula dengan juzur, dengan tunas dia lagi. Jangan sampai dia membesar dalam masyarakat. Hak ini tanggungjawab semua, bukan melibatkan pihak Majlis Agama Islam saja, tidak. Semua pihak terlibat. Yang ketiga, disebut hurriyah al-aqwal, makna kebebasan bercakap. Hal ini pun dalam kerangka adab dari sudut komunikasi. Dia hurah panjang lah. Sebab zaman kita sekarang ni, sistem komunikasi zaman milenium kita kata dihuraikan oleh ulama. Dia peranan lidah ni sudah kecil. Sebab peranan lidah diambil oleh media. Dengan ada smartphone. Jadi seseorang itu kalau mengumpat pun dalam skala besar. Kalau fitnah pun dalam skala besar. Jadi sebab itulah, kalau kita ambil hurriyah al-aqwal, umat Islam wajib mempelajari ilmu teknologi maklumat. Maknanya ulama kita ni tidak jumuk cara berfikir. Kalau sekiranya kita tidak berjaya menguasai media, tiba-tiba orang kafir menguasai media, maknanya hakikat kita terjajah dari sudut proses penyampaian maklumat. Sebab sekarang ni kalau ceramah, dia tidaklah mana sentuhan dia itu sebesar masuk dalam medsos.
Lah ni dengar ada TikTok dan sebagainya, setengah-setengah istilah anak aku tak reti nak guna gitu. Mana majunya teknologi, mesti dikuasai baru kita boleh bebas. Jadi makna untuk dapat kebebasan hakiki ni, dia perlu pada ilmu pengetahuan. Dia tak boleh main orang panggil syok sendiri gitu, tak boleh. Yang keempat, dia panggil hurriyah amaliyah. Mana kebebasan dari segi hidup, bergerak aktif dalam masyarakat dengan kerangka agama. Itu penunjuk. Mana kita boleh buat, kita boleh kritik, kita boleh buat apa saja yang betul mengikut tuntunan agama. Tidak ada yang boleh sekat kita. Kalau ada sekatan, maknanya tidak berlaku kebebasan lagi. Yang kelima yang disebut oleh Ibnu Ashur, dia panggil hurriyah nafsiyah. Mana kebebasan dari segi kita berjaya bebas daripada nafsu kita. Ni dari sudut batin. Kalau kita tidak boleh bebas daripada nafsu, masih lagi dicengkam oleh nafsu, maka sebenarnya kita tidak merdeka. Seperti Nabi katalah, al-qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang bijaksana adalah orang yang boleh kawal nafsu dia. Maksud boleh kawal nafsu ni, bila dia buat sesuatu, dia mengambil kira beruntung ataupun rugi di hari akhirat dengan perbuatannya. Kalau manusia berfikiran begitu, inilah pemikiran kelas pertama lah yang hendak diwujudkan oleh ajaran tauhid, dan itulah kebebasan. Itu kata Ibnu Ashur. Cuma di sininya ada nak sebut 3 perkara sebagai poin akhir lah. Pertama sekali ya, bila kita sebut perbahasan fakta berkenaan dengan kemerdekaan ni ada semua dalam mana-mana artikel yang anda tengok dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Yang pertama, kebebasan manusia, yakni kemerdekaan manusia dalam menikmati kehidupan. Ni besar ni kalau kita nak bincang ni. Cuma anda baca di sini lah. Kehidupan ni apa? Kalau kita kata banyak ke dok, lama mana lagi orang kita ni tidak ada rumah sendiri, tidak ada pekerjaan. Kesan daripada itu, dia tidak boleh menikmati kehidupan itu. Jadi pihak mana yang bertanggungjawab kena bagi nikmat itu pada mereka? Umumnya kerajaan lah. Sebab itulah politik-politik ni disebut oleh ulama siasatud hirasatud din wa siasatud dunya. Politik Islam ni moto dia adalah mengatur urus kehidupan dunia dan juga jaga agama. Khusus agama tu maksudnya agama Islam. Jaga agama khususnya dari segi akidah. Maknanya kerajaan bertanggungjawab jaga akidah rakyat, bukan jaga makan minum rakyat saja. Ini yang disebut oleh semua ulama. Dan anda ambil ni kira poin yang disepakati. Jadi kebebasan manusia dalam menikmati kehidupan, ia sesuai dengan fitrah dan selaras dengan matlamat sebenar penciptaan manusia, iaitu hanya untuk beribadat pada Allah. Bayangkan orang yang berada pada taraf miskin, lebih teruk lagi fakir, iaitu ibadat dia mungkin tak sempurna. Dan Nabi pernah sebut, aku bimbang dengan kefakiran kamu jadi miskin. Ada seorang tokoh di Aceh, anda pernah tanya, dia sebut pada anda tanya dia, selepas daripada tsunami, ada ke tidak berlaku perubahan yang murtad di Aceh? Dia kata ada 5%. Masya Allah, 5%. Asalnya Aceh sebelum ni nama Pak Yasafat. Dia ni seorang tokoh, dia buat PhD di Pulau Pinang, kajian tentang pemikiran Hasan al-Banna rahimahullah. Dia pernah sebut pada anak, dia kata sebelum berlaku tsunami di Aceh 100% Muslim. Tetapi selepas daripada tsunami ada 5% yang jadi murtad. Sebab apa? Kerana kemiskinan. Jadi bila dia tidak dapat menikmati kehidupan dengan baik, walaupun tidak sampai peringkat kaya, sehingga dia terpaksa bergantung dengan orang, disitulah iblis akan ambil kesempatan dan manusia akan ambil kesempatan untuk merosakkan kehidupan beragama dia. Akhir sekali ada selepas itu 5% yang beragama Kristian. Itu mengikut Pak Yasafat. Dia ni tokoh di Aceh lah. Jadi perkara ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Dia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia. Kalau anda nak terjemah bahasa mudah, tak ada tujuan utama. Banyak tujuan penciptaan manusia, tapi tujuan yang asas aku ciptakan manusia supaya mereka sembah aku. Jadi di sini anda nak sebut satu tarikh yang lengkap. Maksud ibadat kepada Allah ni kita melakukan perkara yang Allah redha. Satu tarikh yang paling baik. Dia merangkumi solat. Sebab ada juga solat Allah tak redha. Allah kata fawailul lil musallin. Celaka orang semaya. Apakah hak tak semaya? Hak tak semaya, Allah kata celaka.
Maknanya perbuatan dia itu tidak jadi ibadat dah sebenarnya. Nak ibadat macam mana? Allah sebut celaka. Jadi maknanya seseorang itu kalau dia nak hidup beragama dengan erti melakukan ibadat kepada Allah dalam konteks yang luas, dia mesti tahu sunnah. Dia mesti tahu tentang ilmu yang dibawa oleh Nabi, yang panggil ulumul wahyi. Kalau di universiti ni ada pengajian khusus qas ulumul wahyi, dok kaji tentang ilmu wahyi. Ni kita kena pastikan. Sebab itulah banyak hadis-hadis kita ni sesaleh mana pun, kalau kita tak ambil tahu jiran kita dianggap tidak saleh dalam agama. Nabi kata kalau seorang itu tidur dalam kekenyangan, tiba-tiba dia biarkan jiran dia dalam kelaparan, itu tak lepas lagi daripada tanggungjawab dia. Ini dalam konteks mana ni? Maknanya kita gagal memastikan setiap orang menikmati kehidupan yang baik. Kesan dia tu besar, dia boleh dijajah akidah. Ramai mana orang murtad dengan sebab kemiskinan. Itu perkara yang perlu kita tahu. Sebab tu usaha semua pihak nak memastikan rakyat ni mendapat kehidupan yang baik, itu termasuk fardu kifayah. Sila-sila akhir pula jadi fardu ain kamu libatkan di persekitaran kita. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan dari belenggu penjajahan pemikiran dan ideologi. Ini termasuk, dia ada sukat khusus dia panggil ghazul fikri, serangan pemikiran. Hak ni anda tidak nak baca semuanya sebab agak panjang juga, walaupun anda cuba ringkaskan. Hak ni dia merujuk kepada kita kena faham walaupun mungkin kita telah bebas daripada penjajahan negara kita, yang paling berat tambah-tambah dalam zaman internet, masyarakat kufar, golongan orientalis, mustasyrikin dan sebagainya, dia cuba jajah anak-anak kita dari segi penjajahan minda melalui internet. Enggak peminat internet orang muda dengan liberalnya dan sebagainya. Liberal ni kalau dulu dalam kitab-kitab klasik dia sebut puak-puak ibahiyah, puak-puak yang nak meleraikan ikatan diri dengan syariat. Misalnya menutup aurat, itu tidak dianggap kewajipan. Itu orang Islam yang sebut. Mana sudah kena serangan pemikiran dan ideologi. Banyak sekarang ni, setengah kita tak tahu nama pun. Setengah tu ideologi tu dibina semula, digabung semula sehingga tak tahu mana apa. Tak sekali tengok liberal pun ada, pluralisme pun ada, batiniah pun ada, tarikat hak sesat pun ada dalam dia, macam-macam. Sebab itulah ulama kita dalam kitab-kitab ghazul fikri, dia kata kena tekan kepada masyarakat memahami juzur, orang panggil tunas-tunas ajaran salah. Dia tak ingat nama pun tak apa. Ini dengan maksud untuk membebaskan pemikiran dan ideologi. Kalau tidak teruk kita. Selama mana lagi orang kita bercakap yang hamba tak tutup aurat pun hati baik, itu ideologi murjiah. Itu bahaya. Kalau ini liberalisme, cuba baca lah buku tentang liberalisme macam mana. Liberalisme ni dia juga masuk, kita kata telah dimasukkan pemikiran orang panggil Khawarij, Mu'tazilah, itu menuhankan akal, termasuklah ke dalam itu. Banyak perkara. Baik, di sini ana sebut, di sini ana cuba ringkaskan lagi. Kaedah dan cara berfikir masyarakat memerlukan asas kefahaman Islam yang secukupnya. Dan kena ingatlah di masjid dan surah ni dia tempat pendidikan untuk masyarakat. Dia kena ada satu subjek, iaitu subjek tentang pemikiran Islam, tentang ghazul fikri, asas-asas ajaran salaf kena jadi sukat wajib. Sebab dengan pemahaman ini umat Islam dapat tolak ideologi yang salah, termasuk ajaran-ajaran sesat yang menjelma dalam rupa agama. Dia boleh. Ni umat Islam tak tahu. Ana mudah ya ana sebut dalam kuliah ana. Bila kita bui pendidikan, sebab itulah almarhum Tok Guru Menteri Besar Kelantan dulu, dia sentiasa sebut, kalau seorang itu mengajar, dia hanya sebut Tok Guru, dia sebut, dia tidak sebut Nabi sebut, dia itu kesalahan besar. Sebab apa? Kita mengajak masyarakat kenal guru kita, kita tidak ajak masyarakat kenal Nabi SAW, dan itu bahaya. Dan sebenarnya cara berfikir sedemikian, dia akan mendidik pengkuliah ni berhati-hati. Sebab kalau dia dididik supaya bila dia bercakap Nabi sebut gini, waqala Rasulullah, sebut pandangan ulama-ulama yang telah diiktiraf dalam dunia ilmu Islam, dia tak akan bercakap dengan sewenang-wenang. Tetapi kalau pengkuliah itu sentiasa bercakap guru saya kata, habis kuliah dengan sebut guru dia, almarhum Tok Musa kata akhir sekali orang akan kenal guru dia, tak akan kenal Nabi SAW. Itu cara berfikir tu. Bahaya tu. Sebab tu Sayyidina Umar, kalau dia tengok masyarakat tabi'in buat sesuatu yang dia tak tahu, antara yang dia tanyanya, Nabi buat gini ke? Pertanyaan itu mesti hidup dalam masyarakat.
Kalau perkara itu tidak hidup dalam masyarakat ada, kita akan dijajah oleh pelbagai pihak. Kadang-kadang kita tak kenal apa penjajah itu. Tu na'udzubillah min dzalik lah. Jika aspek itu dapat dipenuhi, sebarang ideologi yang bertentangan tidak dapat akan mempengaruhi masyarakat, apalagi mengganggu gugat pendirian masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir ni, yang ketiga, kebebasan dari pengaruh sikap dan akhlak buruk yang merosakkan imej masyarakat dan Islam. Hak ni anda cuba ringkaskan begini. Umat Islam perlu dididik mengetahui budaya Islam macam mana. Orang panggil tasawur agama macam mana. Hak ni pun satu pendidikan yang wajib. Umat Islam dia tahu cara berfikir. Misalnya ada dalam satu buku yang anda baca, tajuk buku ni Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia sebut juga tentang tasawur agama. Antara ciri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata dalam Islam tidak ada uniform. Besar tu perkataan, dia berhurau, sangat menarik. Maksud tidak ada uniform ini, mana setiap pakaian umat Islam mesti diselaraskan dengan ruh Islam yang mesti memenuhi ciri-ciri menutup aurat. Bila sebut ciri-ciri menutup aurat, setiap bangsa dia boleh berpakaian dengan bangsa dia asalkan dia jaga ciri-ciri. Itulah nilai universal Islam. Mana Islam ni agama yang paling bebas, paling memberi kemerdekaan kepada penganut dia. Nak pakai lagu mana pun tak apa. Sebab tu kita di Mekah, boleh tengok pelbagai sokok nak apa dinding pada. Nak sokok tinggi tu, tapi jangan tinggi dia kena orang depan masa semaya. Anak tengok pakaian pelik-pelik setengah tu, pelik lah kita nak pakai tak gamak. Tak apa, asalkan memenuhi ciri, tak apa. Hak taklihnya pakaian yang menyerupai ahli ibadat agama lain, menyerupai kumpulan sesat. Dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad, dalam syarah tersebut pernah di zaman selepas pada zaman Imam Bukhari, ada ulama yang syarah kitab tu, pernah satu ketika tidak dibenarkan anak murid pakai baju merah dan pen yang berwarna merah. Kita pun sakit kepala nak pakai warna, tak boleh pakai merah. Aku takut nyamak lembu. Kerana pada zaman itu merah ni menjadi satu lambang syiar kepada satu ajaran salah di zaman itu. Akhir sekali ulama kita nak bebaskan masyarakat daripada pengaruh tu, warna merah tidak dibenarkan. Dalam kelas tak dibenarkan guna pen warna merah. Guru, ada rasa guru raya kertas guna pen warna hitam rasa. Siapa begitu sekali seriusnya. Ulama kita dulu nak supaya kita jangan terikut-ikut dengan ajaran salah, sehingga pengenalan dia, sesuatu yang menjadi pengenalan pada dia tidak dibenarkan digunakan. Baik, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau kita didik masyarakat begitu, secara tidak langsung agama yang mulia ini telah berjaya menyelamatkan tamadun umat Islam. Umat Islam jadi akan reti apa yang jadi tidak ada uniform khusus tu. Sebab Islam ni dia tidak ambil kira uniform, dia ambil kira ciri menutup aurat itu. Pakailah pakai apa pun tak apa. Bahkan guru saya masa belajar hadis itu, sebab ada hadis Nabi puji sahabat dia pakai baju kebangsaan agama bangsa dia. Nabi puji bagus. Sebab apa? Mengekalkan identiti bangsa ni, dia tidak salah. Tu hadiah kebebasan agama kita lebih daripada ajaran lain. Tak ada sebebas Islam, tetapi dalam kerangka taat kepada ajaran Rasul. Baik, sini anda nak akhiri pesanan Nabi SAW. Anda baca terjemahan saja ni dalam riwayat Bukhari. Nabi kata, kamu hendaklah menjauhi prasangka buruk, kerana sesungguhnya prasangka buruk itu percakapan yang paling dusta. Bahkan kita menimbulkan naratif prasangka buruk terhadap individu dan kelompok, itu dikira dusta peringkat tinggi, dusta paling dusta. Janganlah kamu berdiam kerana ingin mendengar dan mencari keburukan orang. Bila kamu dengar keburukan, kamu duduk diam, stop tu buta alih. Kalau kamu dengar orang cerita keburukan orang, kamu perangai buruk itu. Jangan kamu saling mendengki, jangan kamu saling mengintip mencari kesalahan orang, sebab manusia semua ada salah. Jangan kamu saling mendengki, jangan kamu saling membelakangi, yakni saling bermusuh, dan jangan kamu saling membenci antara satu sama lain. Buat kesimpulan Ustaz. Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang ditawarkan oleh Islam, iaitu merubah seluruh kehidupan agar ia sentiasa bersikap dan beramal dengan niat dan nekat untuk mendapat mardatillah. Kehidupan yang bebas ini digambarkan sebagai niat dan ikhlas dalam mencontohi kehidupan lengkap Rasulullah SAW. Ianya direngkaskan sebagai hidup mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Itu kesimpulan yang ana buatlah. Jadi mudah-mudahan sedikit perbincangan ini kita dapat ambil manfaat insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Din di atas kupasan tentang tip-tip yang kita buat bagi kemerdekaan, sama ada kemerdekaan negara ataupun kemerdekaan yang dikehendaki di dalam agama kita. Cuma hamba tertarik apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi berkenaan dengan kebebasan kita dari segi kita beramal, yang mana ianya adalah merujuk kepada apa yang dikehendaki oleh agama kita, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah Allah Taala, dan berkenaan dengan peranan masjid. Kerana untuk menjadikan masyarakat kita merdeka daripada dijajah oleh belenggu penjajah, sama ada syaitan ataupun apa tadi Ustaz? Nafsu, kejahilan penjajah manusia yang menjajah manusia itu, maka masjid memainkan peranan yang penting. Masjid menyediakan kelas-kelas pengajian. Tidak ada lainnya adalah untuk membebaskan masyarakat kita, anak mungkin kita, daripada terbelenggu dengan pahaman-pahaman yang salah. Masjid menyediakan kelas-kelas, kuliah-kuliah, kuliah maghrib, kuliah subuh. Pengajar-pengajar yang datang mengajar adalah untuk membebaskan kita daripada kejahilan. Sebab itulah saya sendiri sentiasa sebut di sini ataupun di lain, barang siapa, ni bukan hadis Nabi, barang siapa yang makan nasi lepas sembahyang maghrib, artinya lepas sembahyang maghrib dia balik makan nasi, nescaya dia tidak hilang jahilnya. Setiap malam balik makan nasi, mari sembahyang dah di masjid, balik makan nasi, mari-mari isyak, maka kejahilan yang ada pada dia tidak akan hilang. Kerana masjid-masjid di tempat kita ni hanya menyediakan kelas-kelas pengajian lepas maghrib, kecuali malam Jumaat. Ada lepas maghrib, ada lepas isyak. Tu pun lepas isyak tidak seramai selepas maghrib. Kalau tak percaya, tengok lepas ni. Betul tak Ustaz? Lepas maghrib lah tempatnya. Tempat ustaz-ustaz kita, penceramah-penceramah kita, pengkuliah-pengkuliah kita berusaha membebaskan diri kita daripada belenggu kejahilan. Kalaulah peluang lepas maghrib ini tidak diambil, nescaya apa yang dibawa oleh ustaz-ustaz kita, apa yang dibincangkan oleh jawatan kuasa masjid kita untuk membebaskan masyarakat kita daripada kejahilan tidak akan berjaya. Dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi berkenaan dengan peranan media massa, medsos. Kita tengok dalam media sosial akhir-akhir ini banyak yang mengkritik pihak masjid dari segi pengurusan masjid dan juga penggunaan wang masjid. Saya berada di sini tiap-tiap hari di masjid ni, waktu berjabat 8.30 pagi sampai 5.30 ni, melayan masyarakat di sini. Dan setiap hari kita menerima kunjungan daripada masyarakat yang minta piti. Sebab apa yang masyarakat sekarang ni berani mari ke masjid minta piti? Dalam bulan ni ada satu orang tu, dia mari masjid, dia kata, Tok Imam, saya nak minta piti 1,000. Hamba kata, Allahu Akbar, nak minta piti 1,000? Banyak tu kata. Kita kena kelulusan daripada jawatan kuasa. Apalah masjid jadi payah?
Masjid orang mai pitih. Tabung hari Jumaat. Itu ini. Orang mari masjid mudah pitih. Tiba-tiba kita luar tubik. Pitih. Payah. 1,000. Dia nak 1,000. Saya kata gini, minta maaf lah. Sebab ramai lagi kita nak tolong. Kalau kita nak beri 1,000 kecil dah. Mari pula. Mari pula. Satu contoh saja tu. Jadi hamba dah mikir sebab apa yang jadi masyarakat berani mari minta piti di masjid. Sebab apa? Sebab media massa lah ni dia ayat cerita bagaimana orang Kristian di gereja dia pakai letak gitu ya duit. Mari ambil. Menyebabkan orang-orang ada sindiket yang begitu orang panggil apa nama ni mudah. Mari ke masjid minta duit. Mari masjid minta duit. Bukan mari masjid untuk membebaskan diri dari kejahilan. Satu orang mari dia minta pitih jumlah sekian-sekian. Noyak amba royak ni kita duduk masjid tiap-tiap hari orang mari minta pitih. Learning tiap-tiap hari. Amba royak gini. Bapa nak duit. Dia royak kesusahan gini amba royak gini. Insya-Allah kita akan tolong. Siapa dia suruh mari masjid? Orang kata pergi masjid jumpa dengan Tok Imam. Baik. Kalau mari jumpa dengan Tok Imam nak royak. Di antara amalan-amalan untuk memurahkan rezeki ialah sembahyang duha. Baca surah Al-Waqiah. Mari sembahyang jemaah. Jadi kalau hamba wibiti 50 riyal kepada abang, orang kerja masjid tahu hamba wibiti 50 riyal ke abang dengan abang tak ada buat kerja gapo. Dia kata Tok Imam mudah ya wibiti 50 riyal. Kita mari sini cuci kapek gapo sebuah sekali baru boleh pitih sehari. Ni mari sebentar boleh juga. Gini abang pergi semaya lah mata maya duha kau. Ataupun tunggu semaya karang mana? Maya suhu. Dia kata kan tak? Kita mari nak pitih bukan nak semaya. Nyok tu. Ni dah ayatnya bagaimana kita nak membebaskan dari masyarakat kita bukan semua lah ni yang masih maknanya terbelenggu dengan kejahilan yang orang panggil begitu ketara sekali lah. Dan benda ni hamba rasa media massa pun ada juga memberi sumbangan. Sentiasa mengkritik masjid dalam pengurusan masjid. Bapa sipap piti, bapa jadi payah, bapa membiarkan masyarakat jadi susah. Benarnya bukan kita susah. Kalau memang orang susah, insya-Allah sekiranya masjid ada peruntukan, insya-Allah kita boleh tolong. Jadi yang merasa cukuplah sekadar itu saja untuk malam ni perbincangan, kerana kita akan sembahyang Isyak dan kita ada satu kelas lagi selepas boleh sekolah lagi dah. Insya-Allah selepas ni. Jadi untuk sebelum hamba tutup majlis ni, hamba ingin menjemput semua sekali yang ada di sini untuk hadir pada hari Ahad ni di masjid kita. Satu program iaitu program Majlis Tadabbur Al-Quran bersama Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis bin Tengku Abdul Hamid, yang mana pentadabburnya mentadabbur surah Abasa surah Abasa yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Profesor Madya Dr. Azhar, iaitu pensyarah kanan Universiti Malaysia Kelantan. Program itu bermula jam 11.30 pagi. 11.30 pagi hari Ahad ni, lusa. Hari esok Jumaat, lusa tulak pukul 11.30 pagi dijemput semua sekali bersama-sama dengan Dr. Profesor Madya Dr. Azhar dan Raja Perempuan akan berada bersama-sama di dalam majlis itu di dewan ini. Dijemput semua sekali lah. Laki perempuan lah. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan berada di hadapan, perempuan kita akan buat sekarang, perempuan di belakang. Insya-Allah. Dan kita akan sembahyang zuhur di sini. Dan selepas zuhur ada sedikit jamuan untuk kita semualah yang hadir. Insya-Allah dijemput semua. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas bersamanya
Ustaz dengan kita pada malam ini dalam program memperingati kemerdekaan. Jadi insya-Allah kita akan adakan program-program seperti ini lagi di masa-masa yang akan datang. Perbincangan ilmiah begini sangat-sangat membantu pada kita semua. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.